إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk menyampaikan syarah tadabbur surah Al-Baqarah. Hari ini ayat yang ke-69 ke Ustaz? 70. Oh, 70 dah. 70. Okey, 70. Jadi dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lalui ragam orang-orang Yahudi ni, ragam Bani Israel ni, dari sudut psikologinya mereka sebenarnya tak takut siapa-siapa pun. Mereka tak gentar pada siapa-siapa pun. Walaupun arahan tu datang dari Nabi dan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka adalah apa yang mereka mahu. Bagi mereka adalah apa yang mereka mahu. Dan benda ni melibatkan tentang perangai dan sifat keakuan. Aku punya, aku nak, yang penting aku dapat, semuanya tentang aku. Itu yang disuburkan oleh Bani Israel ni. Itu antara perkara yang Allah nak kita belajar daripada Bani Israel, iaitu menyuburkan keakuan, keegoan diri tanpa mengira pihak yang lagi satu, Lalu setelah 2 kali mereka nak mengarahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah dan bertanya tentang perihal lembu tersebut, dan ini adalah kali ketiga. Qalu du'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Wahai Musa, pohonkan pada Tuhanmu untuk kami. Tolong doakan untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahiya, supaya dia jelaskan lagi bagaimana sebenarnya lembu itu. Innal baqara tashabaha alaina, sesungguhnya lembu betina tersebut masih lagi samar-samar. Masih lagi samar-samar, kami masih lagi keliru. Kerana pada mereka apa yang dijelaskan tu sama je dengan lembu yang lain. Masih ada warna kuning dan masih banyak je lembu yang berada di pertengahan umur tu. So dari bahasa yang digunakan, kita maklum bahawa mereka telah mencari tetapi masih tak jumpa. Sudah ku cari tidak bertemu. Gitulah lebih kurang. So bila mereka tak jumpa kerana mereka telah menyusahkan diri dengan banyak bertanya, maka barangkali untuk menjumpai lembu tersebut sangat sukar. So setelah puas mencari tak jumpa-jumpa, maka mereka berjumpa semula kepada Nabi Musa. Cuba tanya semula, macam mana lembu tu? Kan kembali kepada soalan awal kan? Kembali kepada soalan awal. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Sama macam soalan yang pertama. Seolah-olah macam susah betul nak cari lembu ni. Color macam ni, usia macam ni. Cuba tanya balik Musa, betul ke macam ni? Macam mana sangat lembu tu? Wa inna insya'allahu lamuhtadun.
Dan insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah. Wa inna insya'allahu la muhtadun. Mudah-mudahan dengan izin Allah selepas ini kami akan terpimpin. Iaitu semoga mereka terpandu untuk mencari lembu yang benar. Dan tuan-puan, oleh kerana mereka sebut insya-Allah inilah Allah bantu mereka untuk jumpa lembu tu. Kerana lafaz itu meredakan kemarahan Allah. So dia bukan macam insya-Allah Melayu, tak bukan. Bukan begitu. Kita memang sentiasa digalakkan menggunakan lafaz insya-Allah. Pengajarannya ialah kita meletakkan segala bentuk qada dan qadar hanya pada Allah. So kalau kita kata esok kita akan pergi ke mana-mana tanpa sebut insya-Allah, itu sangat tak patutlah. Sebab kita pun tak pasti sama ada kita boleh pergi atau tidak. Malangnya, problemnya ialah dalam masyarakat kita ni dia sudah jadi benda yang keliru tentang insya-Allah. Kalau ada orang yang kata insya-Allah, itu menandakan yang dia tak nak. Itu menandakan yang dia tak nak. Katalah, Ustaz, saya nak jemput pergi kenduri, Ustaz boleh tak? insya-Allah. InsyaAllah. Masuk insyaAllah tu 50-50. Dia tak nak. Tengok macam mana syaitan boleh tukar satu makna yang cukup baik kepada makna yang buruk. So, bagaimana penggunaan insya-Allah ni? Penggunaan insya-Allah kita ucapkan kepada Allah, bukan ucap pada manusia. Kita ucapkan pada Allah, bukan ucap pada manusia. Ustaz, saya jemput Ustaz pergi kenduri Ustaz. Boleh ke tak? Saya cek dulu jadual saya. Jika tiada aral, saya pasti pergi. Tapi dalam hati, kita meletakkan kebergantungan pada Allah. InsyaAllah jika Allah izinkan. Tapi memang saya nak pergi. Memang saya nak pergi. Meletakkan komitmen. Memang nak pergi. Tapi di hati pohon pada Allah. Semua dengan izinmu ya Allah. So kalau tak nak pergi, bagi tahu saya tak dapat. Saya tak dapat nak beri komitmen. Saya tak dapat nak pergi. Jangan berdalih. Nantilah saya tengok dulu. Jangan macam tu. Bila orang tanya tu, dia nak kita buat RSVP. Dia jemput dan pastikan kita boleh beri jawapan yang firm. Pergi atau tak pergi. Jawapan kita ni bukan melibatkan dia. Kita tak pergi, dia ada alternatif lain. Kalau kita pergi, dia tak perlu cari alternatif lain. Begitu. Dia sama ada orang tu kecil hati atau tak, dia sudah tahu tentang risiko-risiko dia. Kan? So tu kalimah insya-Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawapan. Dan jawapan kali ini, jawapan yang lebih sukar berbanding yang lain tentang lembu betina tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulu tusirul ard. Lalu Nabi Musa berkata bahawa Allah berkata, lembu betina itu tidak pernah membajak tanah. Ambil kau. Lembu betina itu tak pernah membajak tanah. La zalulun tusirul ard. Tidak pernah diajar untuk membajak tanah. Tak pernah dibawa ke sawah.
Lembu itu tidak pernah buat kerja membajak. Diajar pun tidak pernah, apatah lagi bawa pergi kerja. Ini memang jenis lembu daging. Duduk makan je. Ini jenis lembu yang manja. Makan tidur je. Wala tasqil harsa. Dan juga pekerjaan lebih ringan dari itu. Tadi membajak tu berat. Dan juga pekerjaan lebih ringan dari itu. Apa dia? Untuk siram tanaman. Siram tanaman pun tak pernah. Maknanya lembu ini untuk dibela sahaja. Sebab dia cantik. Takkan bawa pergi bajak. Tolong sikit. Lembu ni cantik. Kan kalau kita ada anak emas, anak yang paling disayangi, kita tak suruh dia buat kerja-kerja apa nama buruh ni sangat. Kan? Anak-anak emas kita ni, nak mau belantai, tu bagi Kak Long. Anak bungsu ni tak boleh buat kerja macam tu. Dia nanti cepat penat, tak boleh. Dia dah lah cantik. Kan? Maka semakin bertambah berat nak cari lembu tu. So tadi dia tidak membajak, kemudian tidak digunakan untuk siram tanaman. Ketiga, musallamah, sihat tubuh badan. Dia bukan kurus, tak terlalu gemuk, tidak cacat, tak pengkor, tak pincang kakinya. Musallamah, sihat tubuh badan. La syiyata fiha, tidak ada jalur, tak ada sebarang tanda kecacatan, tak ada belang-belang warnanya, warna kuning seluruh badan, tak ada tompok-tompok. La syiyata fiha. Korang cari lembu macam tu. Tidak dibawa membajak atau siram pokok, sihat tubuh badan, tak ada sebarang jalur, tompok-tompok, tak ada, tak mau. Full kuning atau full hitam. Dan mereka dengan confident kata, qalul ana ji'ta bil haq. Inilah yang kami cari. Sekarang ni baru engkau jelaskan sifat-sifat lembu itu. Gitu. Setelah dijelaskan sifat tu, mereka mula rasa takjub pula dengan lembu tu. Lalu mereka pun segera merata mencari lembu. Dan ada sumber Israeliat. Sumber ni dah tentu tak boleh percaya. Dengar boleh, jangan percaya. Mereka ambil masa 40 tahun untuk cari hujah tu. Untuk cari lembu tu. Tapi benda ni tak boleh dijadikan hujah sebab lama sangat. Lama sangat, 40 tahun. Kalau 400 tahun tu logik. Kan? Dah menyusahkan. Akhirnya sendiri susah. Tengok macam mana diorang respon. Baru kau cakap benda macam ni. Asal tak bagi tahu awal-awal? Dia cakap dengan Nabi Musa. Asal tak bagi tahu awal-awal? Baru nak bagi tahu. Seolah-olah sebelum ini Nabi Musa main-main je nak bagi maklumat. Atau seolah-olah Nabi Musa sebelum ni macam nak bagi tak bagi je tentang maklumat lembu tu. Loh. Dan Allah membiarkan mereka mencari lembu itu dalam masa yang lama. Dan macam-macam jenis lembu yang mereka jumpa. Namun ada sahaja kecacatan pada lembu tersebut. Kan, kalau dulu cerita apa dekat RTM tu, monyet dengan cili kan. Jangan monyet, jangan. Dia pergi. Ini akhirnya punyalah cari. Dalam masa yang lama, akhirnya mereka telah berjaya jumpa lembu. Dan tuan lembu itu pula hanya mahu menjual dengan harga yang mahal. Tengok, dah lah buang masa untuk cari.
terpaksa keluarkan biaya yang besar untuk beli lembu tu. Apa harganya? Timbang lembu, emas seberat itu. Berapa harga lembu tu? Timbang lembu tu, emas seberat lembu tu. Itu harga dia. Makan masa, buang tenaga, kan kena bayar pula. Emas seberat lembu atau emas sepenuh kulit lembu tu. Dan ternyata sampai ke sekarang, kalau lembu tu cantik, sehat, maka harganya berbeza dengan lembu yang lain. Gitu. Dan fadhabahuha, maka mereka pun menyembelih lembu tersebut. So bila mereka dapat jumpa lembu tu dan mereka sembelih. Dan mereka cari lembu tersebut dan kebetulan mereka bertemu dengan seorang anak muda yang sangat berbakti kepada ibu dia. So lembu ni lembu kepada seorang anak yang sangat berbakti kepada ibu. So sebagai galang ganti, mereka beli dengan harga emas seberat lembu tersebut. So kalau kita suka beralasan begitu terhadap benda yang diperintahkan, akhirnya kita susah sendiri. Banyak tanya, akhirnya kita susah sendiri. Kita akan banyak habiskan sumber daya semata-mata nak laksanakan perkara yang simple. Kan? Apa benda simple? Pakaian. Pakaian ni benda simple. Kalau ikut bapa, kan? Kalau ikut bapa, seorang ayah, apa yang ada dekat loka anak, semua boleh pakai bila-bila masa. Apa yang ada dekat loka anak, semua boleh pakai bila-bila masa. Terutamanya cuti sekolah. Lagi-lagi kalau anak tu 3-4 tahun, tengah lasak, kau pakailah apa pun, pakai. Tapi kalau ikut mak, baju pagi lain, baju petang lain lepas mandi. Kang nanti baju malam lain, malam pula kena matching. Yang atas dengan yang bawah. Benda tu semua kena matching, kena. Kalau tak dia macam tak catat, dia macam tak puas hati tu, kan? Sebab orang lelaki dia anggap benda tu alah remeh, betul lah macam tu, remeh. Tapi bagi perempuan tak. Bagi dia itu bukan buang masa, itu bukan buang karen, tak. Kan? Satu, beza cara memandang. Ini ni Bani Israel, kebanyakan ceritanya adalah berkisar dengan tentang lelaki. Tentang lelaki yang begitu mengada-ngada. Saya bagi contoh dari perempuan yang dia nak, okey, yang ni kena matching. Dan perempuan pun dengan dia punya lumrah hidup dia macam tu, tidaklah sampai ke tahap perangai Bani Israel. Bila mereka mendengar cerita Bani Israel macam ni pun, perempuan rasa geram. Kenapa dia orang macam ni? Kenapa terlalu sangat? Over.
So rupanya perangai semacam itu dah ada. Cuma jangan overreacted. So fazabahuha, mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun. Kadu ni maksudnya hampir-hampir. Wa ma kadu yaf'alun, mereka hampir-hampir tak dapat tunaikan perintah ini. So hampir-hampir dekat sini ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, mereka hampir-hampir tak dapat settlekan benda ni, tak dapat sembelih lembu tu sebab sudah timbul rasa sayang. Mana tak sayang, nak cari lama, cari pula susah, dan bila dah dapat kena bayar harga mahal. Sayang lah. Benda rare kot. Ini bukan rare, ini level legend punya lembu. Dan bila dah dapat, dia rasa sayang nak sembelih. Lembu tu sangat cantik, mahal pula beli, lama nak dapat. Dan antara sebabnya adalah mereka, dulu nenek moyang mereka kan suka memuja lembu. Sebab mulanya mereka tak nak sembelih lembu tu. Tetapi kerana telah dipaksa, maka mereka sembelih. Itu maksud pertama, wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir tak jadi sembelih sebab sayang pada lembu. Kedua, wa makadu yaf'alun bermaksud hampir-hampir mereka tak dapat tunaikan perintah tu sebab susah sangat untuk cari lembu tu. Kerana kriteria lembu sudah menjadi sangat sukar untuk dijumpai. Tu yang kedua. Tadi sayang. Ini bukan lembu pakai lipstick. Ini lembu pakai skirt. Sebab tu dia cantik. So yang pertama tadi, kerana sayang pada lembu. Yang kedua, kerana kriteria lembu tu sangat susah, sangat sukar. Dan yang ketiga, hampir-hampir dia tak dapat nak tunaikan sebab harga lembu itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Yang ketiga. Yang keempat, ada juga pendapat yang kata mereka reluctant, berat rasa untuk sembelih lembu tersebut kerana tujuan asal penyembelihan lembu nak tahu siapa pembunuh. Lalu orang yang terlibat, dia tak naklah rahsia dia terbongkar. So dia buatlah helah itu dan helah ini. Boleh jadi orang yang banyak tanya ni adalah kaum yang terlibat dengan pembunuhan tu. Dia tak nak rahsia dia terbongkar, dia buatlah helah. Begitu dan begini. Kan? So jadi dia tak nak rahsia tu terbongkar. Apa pengajaran dia? Banyak antaranya jangan banyak tanya. Buat je. Kan? Dan sebenarnya apa yang mereka buat tu, soalan yang mereka tanya tu adalah soalan yang tak perlu dilayan sebenarnya. Soalan yang tak perlu dilayan, tapi kenapa Allah layan?
Ha. Kenapa Allah layan? Supaya Allah nak kita belajar. Allah nak ajar Yahudi dan nak kita belajar. Daripada soalan-soalan tu, ada banyak yang kita perlu perhati. Contoh, kenapa warna kuning, safra? Warna kuning ni ada masalah besar, tuan-tuan. Kan? Malah banyak perkara-perkara yang dianggap keramat dibalut dengan kain kuning. Batu nisan dibalut dengan kain kuning. Kalau tak, dalam masyarakat kita tak adalah terkenal dengan pulut kuning. Kuning. Itu pengaruh. Pengaruh Yahudi. Kuning. Kan? Kalau kubur tu, nisannya berbalut warna kuning. Keris keramat, balut kain kuning. Dan ia adalah bentuk tanda kepada pemujaan. Tu pulut kuning tu. Lama dah tu dalam masyarakat kita. Sampai pulut kalau kuning. Kenapa tak biru? So banyak yang kita kena lihat semulalah. Dan lazimnya warna diraja kan warna kuning. Kan? Boleh je dipilih warna yang lain, tapi dia nak juga kuning. Malah yang bukan raja pun, kan dulu ada orang yang mengaku Raja Melaka tu kan, sangat gemar guna warna kuning sebagai tanda keramat. Ada juga dalam kalangan masyarakat kita, kalau bersalin pun mesti ada kain kuning. Kadang kalau ada pangkat datuk sikit, datuk seri, mulalah pakai kain warna kuning. Itu kesan peninggalan orang terdahulu. Kita sudah terbiasa. Walaupun kita tak tahu macam mana asalnya, tapi kita rasa selesa dengan begitu. Melihat itu sebagai biasa dan diturunkan. Dan ada yang rasa susah nak tinggalkan. Yelah, pulut kuning tu bukan sekadar kuning. Pulut tu sendiri sedap. Makan pula dengan rendang. Oi. Kan lepasnya boleh buat color lain pula. Color biru ke, biru UMNO ke, biru PKR ke. Tak semestinya kuning. Tak semestinya kuning. Cuba kita break the pattern, pecahkan tradisi tu. So tanpa melibatkan warna-warna ni, tanpa associate warna ni untuk ini, warna ni untuk ni, tak perlu. Tak perlu. Kan pulut oren ke, kan pelik sikit, tapi yang penting rasanya sedap. Malah pulut kuning tu, ada yang panggil sebagai apa? Pulut semangat. Tu semangat tu dia ada elemen pemujaan. Kan? Gitu. So, ada baiknya kita tinggalkan kesan-kesan pemujaan. Walaupun kita tak buat pemujaan tu, tapi dia simbol kesan. Dia simbol dan kesan. Tapi kalau orang buat, jangan tegur. Jangan tegur, biar je. Kita hentikan kebiasaan tu dari kita. Tak payahlah Ustaz kalau elok kalau kuning ni. Aduh. Ikutlah. Tapi yang penting, kita tahu benda tu dahulu ada unsur-unsur begitu.
Dan kita cuma tak nak tak nak benda tu berlarutan. Dia macam ni. Kita tak buat. Tapi kerana ada lambang tu, orang yang buat, dia akan tengok, sama. Ustaz tu pun sama dengan aku lah. Dia pun buat juga tu pulut kuning. Bukan dia tahu niat kita. Tapi fikiran dia kata, tengok Ustaz pun buat. Sebab lambang tu sama. Lambang tu sama. Nah, gitu. So, sampai ke situ, maka habis rukuk 8 dari 40 surah ini. Dia semua ada 8 makra'. 8 makra'. 40 makra', kita baru habis 8 dari keseluruhan surah Baqarah. Kemudian kita nak masuk ayat 72. Ayat 72 ini, dia nak jelaskan satu lagi bentuk perangai buruk orang Yahudi. Kalau sebelum ni ada 3, mereka suka berpaling, lari. Mereka semua buat helah, suka buat helah. Dan yang ketiga apa? Banyak tanya. Yang ketiga banyak tanya. Dan ini satu lagi, selain daripada 3 tu, ini satu lagi penyakit. Bentuk kesalahan yang mereka suka buat, mereka suka salahkan orang lain. Mereka, bila mereka buat kesalahan, mereka suka tuduh orang lain buat. Dia yang buat, tapi dia tuduh orang lain. Dia yang kentut, dia kata orang lain kentut. Gitu. So, ayat ini adalah tentang kisah bagaimana seorang lelaki, dia bunuh lelaki lain, tapi tuduh orang lain pula yang bunuh. So, dia buat kesalahan kerana nakkan dunia. Dan dia tuduh orang lain untuk sorokkan kebenaran. Dan kerana perbuatan itu, dia telah pecah belahkan kesatuan. Ini sifat Yahudi. Dan paling top, mereka tak ada sifat takut pada Tuhan, pada Allah. Dan sebaliknya, mereka sangat tamak pada dunia, sangat tamak. Punya tamak mereka terhadap dunia, mereka sanggup bunuh orang. Dan untuk lepaskan diri, tuduh pula orang lain. Dan dia berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi jangan hairan, banyak je orang Melayu macam tu. Ini bentuk sifat dan perangai Yahudi. Dia punya tamak dunia, dia sanggup bunuh adik-beradik dia, tuduh pula orang lain, dan nak lepaskan diri. Okey. So ayat ini, ayat yang kita nak baca ini, banyak penafsir yang kaitkan dengan cerita sebelum. Cerita sebelum. Tapi sebenarnya tak, ini kisah lain. Ayat 72 ni kisah lain. Ayat 72 ni kisah lain. Dan ayat sebelum tu kisah lain. Tapi hampir sama. Kisahnya hampir sama. So, walaupun ia adalah kisah yang masyhur, tetapi kita kena tinggalkan sebab kisah itu adalah kisah Israiliyat. Israiliyat. So, Allah sebut, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ayat 72. Asal tak tunjuk.
Okey, 72. Antara alasan ulama kata kenapa ayat ini tak ada kaitan dengan di atas, bukan kisah yang sama, kerana kalau dia kisah yang sama, dah tentu kisah tu bermula dengan ayat ni. Sebelum soal jawab cari lembu tu semua, dah tentu Allah akan mulakan dengan, ingat tak ketika kamu bunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh sesama sendiri, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kamu disuruh cari lembu. Kan? Patutnya macam tu. Rupanya kisah lembu, kisah yang lain, ini kisah yang lain. So, ayat 72, wa itu qataltum nafsan, dan ketika kamu bunuh satu orang. Dia bunuh pakcik dia sebab nakkan harta. Dia bunuh adik dia nakkan harta. Dia bunuh mak dia sebab nakkan harta. Lambat betul orang tua ni meninggal, dia bunuh. Dia memang nak dapat harta tu bila pakcik tu mati. Dia memang akan dapat. Tapi sebab lambat sangat, dia bunuh. Tak nak tunggu. Faddaratum fiha. Lalu kamu saling tuduh-menuduh. Lelaki yang membunuh tu letak jasad pakcik dia di kampung lain. Tuduh orang lain bunuh pakcik dia. Dan kerana kejadian pembunuhan tu, manusia berselisih, bergaduh. Tuduh-menuduh, hampir perang. Yang dibunuh seorang je. Kan, yang dibunuh tu seorang je. Tapi ayat ni guna perkataan kamu semua. Ini sebab kerana ada saksi yang tak cerita hal yang sebenar. Ataupun satu penyakit juga. Kita nampak ada orang tu buat salah tapi kita tak tampil jadi saksi. Atos endas keras kepala. Dia dah nampak orang lain buat salah. Tak nak jadi saksi. Tak nak. So, dia dikira sebagai bersubahat dalam hal pembunuhan tu. Sesiapa saja yang terlibat, sepatutnya kena bertanggungjawab. Sebab tu Allah guna perkataan kamu semua. Faddaratum fiha. Kamu semua saling tuduh-menuduh. Begitu. So, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah akan keluarkan apa yang kamu semua sembunyikan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan ceritakan balik apa yang kamu sembunyikan. Allah akan keluarkan keputusan tentang perkara yang mereka sembunyikan itu. Dan Allah akan beritahu perkara sebenar. Kamu makuntum, kamu dekat sini merujuk kepada anak saudara yang bunuh pakcik dia tu. Dan orang-orang yang tahu tentang benda tu tapi sembunyikan kebenaran. Dan bayangkan, Allah tidak sebut siapa pun lelaki yang membunuh tu. So ayat ni boleh digunakan kepada siapa sahaja. Ayat ni nak kata Allah akan buka rahsia siapa pun yang menyorokkan maklumat yang disimpan. Kerana ayat yang digunakan dalam ayat ni adalah present tense. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan sentiasa keluarkan, ceritakan apa saja yang kamu sembunyikan. Ayat ni boleh digunakan sepanjang masa. So siapa yang sedang baca ayat ni waktu dia turun? Siapa yang sedang baca ayat ni sewaktu dia turun? Pertama, bangsa Yahudi. Allah bagi tahu Allah akan keluarkan rahsia tentang kedatangan Nabi yang ada dalam kitab mereka. Tapi mereka sembunyikan. Sebagaimana dalam kisah, dalam ayat ni,
Memang ada yang dah tahu siapa yang bunuh lelaki itu tapi mereka rahsiakan. Sama seperti bangsa Yahudi tahu kedatangan Nabi dalam kitab mereka tapi mereka sembunyikan. Allah akan keluarkan. Jenis kedua yang sedang baca ayat ni semasa ia diturunkan. Orang munafik yang menyorok kekafiran mereka, Allah keluarkan. Allah akan reveal. Dan yang ketiga, kita orang Islam yang mungkin ada niat jahat dalam hati kita, Allah akan dedahkan. Sooner or later, Allah akan dedahkan niat jahat mereka. So, dia juga merujuk pada kita yang sedang baca Quran ni. Jangan sangka kita terlepas. Kalau kita ada sembunyikan kebenaran, maka Allah akan keluarkan dan kita akan malu nanti. Sebab tu dalam menyampaikan Quran, jujur. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah tetap akan keluarkan apa yang kamu sembunyikan. Dia berbeza dengan aib diri kita, tuan-puan. Allah seboleh-bolehnya akan tutup kita punya kelemahan. Aib kita Allah tutup. Allah tak cerita. Allah tak akan keluarkan. Kita jaga rapi aib kita, Allah tak akan keluarkan. Tapi by the time kita buka aib orang lain, tindakan itu menghalalkan Allah buka aib kita. Bila kita buka aib orang lain, itu jam halal bagi Allah untuk buka aib kita. Begitu. So, 73. 73. Kan tadi disebut, oh ini ada kaitan ni Ustaz dengan kisah lembu ni. Kan? Dengan kisah lembu. Cumanya dalam ayat 73 ni nanti kita akan lalui apa? Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka pukullah mayat ini dengan bahagian lembu yang disembelih tadi. Pukul mayat ini dengan bahagian lembu yang disembelih tadi. Cumanya benda ni jadi tak logik. Jadi tak logik. Why? Dia ada masalah dari sudut masa. Sebab kisah lembu, mereka mencari lembu tu sangat lama. Nak tunggu lembu kuning langsat tu, lama. Dan mayat tu jadi apa? Kan? Mayat tu jadi apa? So, kita kena pisahkan dua kisah ni. Dan dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Nak cari lembu satu hal. Setakat nak guna sembelih lembu dan guna sebahagian daripada badan dia untuk pukul mayat, buat apa? Kan? So, faqul nadribuhu bi ba'dihha, maksudnya ini cerita yang lain, ayat 73. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, dan pukullah mayat itu dengan bahagian anggota mayat tersebut, bi ba'dihha, dengan anggota lembu, ataupun pukul dengan bahagian tubuh si mati itu sendiri. Maksudnya pukul mayat tu dengan tangan dia. Sebab kisah ini tak ada kaitan dengan lembu. Allah suruh ambil tangan si mati tu, pukul badan dia. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukul mayat tu dengan bahagian anggota mayat itu sendiri. Ia bermaksud pukul mayat dengan anggota mayat itu sendiri dan bukannya sebahagian dari anggota lembu yang telah disembelih.
Akan tetapi kebanyakan tafsir menyebut pukul dengan bahagian lembu itu. Tapi Allah tak sebut lembu. Biba'diha. Faqul nadribuhu biba'diha. Sebab hu dengan ha tu. Hu dengan ha. Dia punya kata ganti nama tu kembali kepada siapa. Itu yang menjadikan kita kejap rasa macam ni, kejap rasa macam ni. Tu perbezaan pandangan ulama tafsir berbeza-beza tu. Faqul nadribuhu, pukullah mayat itu, hu kembali kepada mayat. Biba'diha, ha juga merujuk kepada mayat atau ha juga boleh merujuk kepada Baqarah, lembu. Maka selepas dibuat begitu, tiba-tiba mayat itu bangun, hidup semula. Selepas dia hidup, dia beritahu apa yang berlaku. Dia bagi tahu anak saudara dia yang bunuh dia. Dan dia telah mati balik selepas dia bagi tahu. Ni antara mukjizat yang diberi pada Nabi Musa. Cumanya dia hidup untuk nak bagi tahu dia, lepas tu dia mati. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah hidupkan orang yang sudah mati. Antara umat yang pernah nampak kejadian orang mati hidup balik, Bani Israel. Tapi yang peliknya, mereka abaikan akhirat. Kehidupan lepas mati ni. Kan pelik kan? Diorang pernah nampak mayat hidup balik, bercakap, bagi tahu siapa yang salah. Wish, dahsyatlah. Dahsyat. Kan? Allah boleh hidupkan dengan cara begitu. Dan Allah tentu saja boleh hidupkan siapa yang telah mati. Walau berapa tahun pun dia mati. Macam cara Allah boleh buat untuk hidupkan yang telah mati. Kerana Allah maha berkuasa. Maha berkuasa. Wa yurikum ayatihi, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah boleh lakukan perkara yang mustahil. Mencari adat. La'allakum ta'qilun. Moga kamu ta'qilun. Cuba tengok ni. Apa ni? Akal. Semalam kita jumpa apa? Jahil. Cerita ni dibuka dengan jahil, ditutup dengan akal. La'allakum ta'qilun. Buka dengan jahil. Allah bagi tahu siapa bentuk orang-orang yang jahil. Dan di hujung, supaya kita boleh kawal emosi, Allah ikat dengan pernyataan-pernyataan yang kuat. Apa dia? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah keluarkan apa yang kamu akan sembunyikan. Kalau benda tu benar, Allah akan keluarkan kebenaran tu. Jangan sembunyikan. Dan lihat kebesaran Allah. Macam mana kita melihat yurikum ayatihi. Kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. So dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat dia sama ada ayat berbentuk alam atau ayat-ayat Quran. Kerana melihat itu dengan mata kepala dia, mata kepala kita. Yara, dia bukan sekadar melihat, maksudnya yara juga bermaksud tahu dan faham. Lihat dengan faham. Ayat-ayat Allah, semoga itu dapat membantu agar kita boleh kawal ikat emosi. Begitu. Wallahu alam. Kembali kepada moderator. Sadaqallahul azim. Maha benarlah firman Allah yang Maha Agung.
Alhamdulillah atas ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita berjalan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, memberi peringatan kepada kita untuk sentiasa mendahulukan iman berbanding cara fikir yang mengikut keselesaan dan logik akal sendiri. Sesungguhnya memilih untuk merasa selesa dengan cara hidup yang tidak berlandaskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan di dunia ini, sebenarnya kita sedang mencorakkan kehidupan yang penuh kesusahan saat berada di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Itu antara ibrah terbesar yang perlu kita ambil sepanjang kita berjalan dengan kisah ini. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira jazak kepada Ustaz, tim AJK Gemenur Iman dan para jemaah pecinta wahyu yang telah mengimarahkan kuliah maghrib kita pada malam ini. Saya mohon maaf Ustaz sebab saya mengambil alih tim moderator yang ada hal, kebetulan dua-dua ada hal malam ni. InsyaAllah segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, saya mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Saya mohon izin untuk war-warkan kuliah akhir malam ni ya Ustaz. InsyaAllah kuliah akhir kita pada malam ini pada jam 9.15 malam nanti, kita akan bersama Al-Fadhil Imam Hassan Al-Fadli yang akan membincangkan tajuk yang sangat baik sebagai ulang kaji, yakni solat jamak dan qasar. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih admin, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masuk insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua sahabat, Puan Admin semua.